Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sains dalam topik 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Bahan yang boleh dibuang di dalam sinki dan tidak boleh dibuang di dalam sinki. Setelah selesai menjalankan eksperimen, di manakah anda perlu membuang sisa eksperimen tersebut? Adakah semua bahan sisa boleh dibuang ke dalam sinki? Baik, kalau kita lihat di dalam gambar foto 1.3 ini, ya, ada beberapa contoh bahan sisa daripada makmal. Sama ada bahan kimia dalam bentuk cecair, plastik-plastik, dan juga sisa-sisa kertas, juga sisa-sisa bahan-bahan makanan. Baik, bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama bahan yang boleh dibuang di dalam sinki, dan yang kedua ialah bahan yang tidak boleh dibuang di dalam sinki. Bahan yang boleh dibuang di dalam sinki ialah cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan juga alkali lemah. Ini ialah bahan-bahan yang boleh dibuang di dalam sinki. Dan antara contoh bahan yang tidak boleh dibuang di dalam sinki ialah pertama, sisa pepejal. Bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Ini ialah cecair ataupun bahan-bahan yang mempunyai kepekatan asid yang tinggi dan juga kepekatan alkali yang tinggi. Yang ketiganya ialah sebatian pelarut organik, iaitu bahan yang mengandungi karbon dan juga alkohol. Yang keempatnya ialah bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak dan juga hidrogen peroksida. Yang seterusnya ialah bahan toksik, bahan yang beracun, logam berat, bahan sisa organik yang mengandungi mikrob dan juga bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif, bahan yang meruap dan juga bahan reaktif. Bahan reaktif ni kalau kita buang dalam sinki, dia akan bertindak balas, kan. Bahan-bahan ini boleh menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada kehidupan. Baik, kita lihat seterusnya bagaimana menguruskan bahan sisa biologi. Kita tengok dialog di antara seorang murid dengan seorang guru ni. Baik, kalau kita lihat dalam gambar ni, seorang murid telah membuang sisa bahan biologi ke dalam sinki. Bukan semua bahan-bahan sisa biologi boleh dibuang ke dalam sinki. Cikgu dia dah tegur pelajar ni supaya tidak membuang sisa biologi ni ke dalam sinki ataupun ke dalam tong sampah di dalam makmal. Baik, kalau kita lihat dalam ayat di bawah tu, dalam ini, kita tengok yang ni, ya. Okey. Bahan sisa biologi diuruskan dengan menggunakan prosedur operasi standard ataupun singkatannya POS. Ya. Dia ada kaedah bagaimana untuk diuruskan. Baik, apa dia bahan sisa biologi? Kita tengok dalam galeri tu, ya. Bahan sisa biologi merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi.
Bahan sisa biologi ini termasuklah bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Baik. Prosedur operasi standard ataupun singkatannya POS, pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Kita tengok jadual 1.1 ni, prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Dia ada beberapa kategori. Dibahagikan kepada kategori A, kategori B, kategori C dan juga kategori D. Baik. Pertama kita lihat dulu kategori A, iaitu peralatan tajam. Contohnya picah gari, jarum dan bilah skalpel. Baik, macam mana nak diuruskan ni? Pertama, masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam. Tidak di autoclave. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Jadi bekas untuk menyimpan sisa-sisa ni tadi perlu diletakkan di tempat yang selamat. Kemudian baru ada pihak-pihak yang akan mengambil untuk melupuskan sisa ini. Seterusnya kita lihat pula bahan sisa kategori B, iaitu pepejal tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu, medium kultur. Baik, sisa jenis ini perlu dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Seterusnya ialah bahan sisa kategori C. Contohnya bangkai dan juga organ. Sama ada organ haiwan ataupun organ daripada serangga dan sebagainya lah. Contohnya haiwan makmal, iaitu haiwan yang dibuat sebagai haiwan uji kaji. Jadi untuk menguruskannya, ia perlu dibalut di dalam bahan penyerap seperti kertas tisu. Kemudian dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Perlu disejuk bekukan dahulu. Dan akhir sekali ialah bahan sisa kategori D. Yang ini dalam bentuk cecair seperti darah dan juga serum. Bahan ini untuk dilupuskan, pertama sekali bahan ini perlu dinyah kontaminasi secara autoclave, kemudian dilupus secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun melalui tandas. Baik, seterusnya kita lihat pula Rajah 1.1, iaitu catat alih prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Baik, pertama sekali kita perlu lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Itu langkah pertama. Kemudian kategori bahan sisa kategori A, kategori B, kategori C ni ada kaedah-kaedahnya. Pertama, kategori A disimpan sementara di tempat yang selamat. Yang kategori B dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius dalam tekanan 15 PSI selama 20 minit. Kemudian yang kategori C dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Seterusnya bahan-bahan sisa ni, sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Seterusnya sisa yang telah dibungkus itu dilabel dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal
dan disejuk bekukan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Baik, itu ialah carta alih prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Baik, seterusnya kita lihat pula langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Apakah yang perlu anda lakukan? Okey, ini situasi dia ialah bahan kimia tertumpah di atas meja. Baik, berikut ni ialah langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Kemudian, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Seterusnya, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Okey, di dalam setiap makmal ada satu tong pasir. Jadi kita gunakan pasir ni untuk membuat sempadan. Supaya bahan-bahan ini tidak tidak merebak ke tempat yang lebih luas. Seterusnya, kaut tumpahan bahan kimia. Kemudian barulah kita buang dengan selamat. Baik, situasi yang berikut ni kita lihat. Termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Tahukah anda tentang bahaya merkuri? Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan juga ginjal. Oleh itu, cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu dititik beratkan. Apakah yang perlu anda lakukan jika ada berlaku tumpahan merkuri di makmal sekolah anda? Baik, situasi ini jika ada tumpahan merkuri. Merkuri ini di dalam termometer. Katakanlah kita murid-murid sedang buat eksperimen, tiba-tiba termometer pecah, tertumpah merkuri di atas meja. Jadi, langkah-langkah yang perlu diambil, pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Apa-apa kemalangan yang berlaku dalam makmal ni, pertama sekali kamu murid-murid kena bagi tahu pada guru ataupun pembantu makmal. Seterusnya, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Kemudian, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan, di mana tempat tertumpahnya merkuri tadi. Kemudian, hubungi jabatan bomba. Ya. Baik, ini kalau berlakunya tumpahan merkuri di dalam makmal. Perlu panggil bomba. Kita perlu hubungi pihak bomba. Baiklah, itu sahaja topik 1.2 pembuangan bahan sisa. Diharapkan murid-murid telah pun faham tentang topik ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.